Malam ni saudara, saya nak ulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi. Sanusi ni saudara, Menteri Besar Negeri Kedah Darul Aman. Beliau mengatakan dia memberikan bayang-bayang mengatakan bahawa kemungkinan besar dengan penyertaan KJ dalam pilihan raya negeri Selangor akan memberikan sinar harapan kepada Perikatan Nasional. Maknanya akan memberikan kelebihan kepada Perikatan Nasional. Mungkin dia tak ikut podcast KJ, dia tak ikut apa yang KJ cakap. Lately ni nampak gaya KJ ni bukan main kuat lagi. Bak kata orang tu mengapu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nampak gayanya beliau masih lagi menaruhkan harapan untuk bersama dengan Parti Keadilan berbanding dengan nak bersama dengan PAS mahupun bersatu. Jadi bagi saya simple saja, tak kiralah KJ ke Sharil Hamdan ke mana juga parti yang mereka sertai saudara, ianya tidak akan mengganggu gugat kedudukan Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan yang lain. Saya rasa untuk negeri Selangor, untuk negeri Sembilan dan untuk negeri Pulau Pinang, hampir pasti kita boleh menang dengan mudah, walaupun KJ kata kita ni akan bungkus ataupun kalah semua. Tak apa, kita sahut cabaran KJ ni dan kita buktikan dalam pilihan raya yang dijangka pembubaran berlaku dalam bulan 6 dan mungkin pilihan raya boleh jadi hujung bulan 7 ataupun mungkin awal bulan 8 seperti mana yang digambarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jadi saya yakin tuan-tuan kita akan ada sebuah pasukan yang kuat. Jadi tak kiralah tokoh-tokoh, saya tahu bahawa Perikatan Nasional dah ready nak meletakkan tokoh-tokoh hebat mereka, tokoh-tokoh terbaik, sampaikan tokoh Governor Perlis pun nak diletakkan di Semenyih. Dan hari ini kita tengok Anwar Musa pula memberikan gambaran seolah-olah macam Rasulullah pun kena berhijrah barulah dia boleh mengembangkan Islam. Maknanya dalam erti kata lain, dia pun akhirnya akan berhijrah menyertai PAS. Saya rasa tak payahlah nak berkias-kias. Kita dah umum dia akan bertanding tiket PAS lama dah. Malah itu hari Haji Adi dah ready nak bagi dia bertanding atas tiket PAS. Tetapi ada bantahan daripada pihak Tan Sri Mahyudin Yassin disebabkan risau takut kalau Tan Sri Anwar Musa bertanding atas tiket PAS, kedudukan DUN kerusi-kerusi bersatu di situ akan ada masalah. Itu yang Tan Sri Mahyudin fikirkan. Dia tak fikir pun pasal Anwar Musa ni. Dia fikir pasal calon-calon parti dia yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri Kelantan tak lama lagi. Jadi tuan-tuan, saya yakin ramai orang nak bertanyakan soalan. Kalau ada sahabat-sahabat dalam TikTok yang mahukan nak buat live pada malam ni, yang nak VC dengan kita boleh buka kepada sesi soal jawab, tak ada masalah. Kalau ada walaun ataupun penyokong-penyokong Tegar Muhyiddin pada malam ni nak tanya bila akan dimulakan pendakwaan kepada grup Jana Wibawa 2. boleh masuk, insya-Allah. Tapi cakap tu sopan santun. Kalau mula nampak ada ciri-ciri kurang ajar dia tu, kita macam biasalah tuan-tuan, kita blok terus, habis cerita. Tak payah masa-masa. Kita masa dah terhad, kita tumpukan perhatian kepada yang menyokong kita dan yang atas pagar terutamanya. Kalau orang tu masih atas pagar, masih nak mendengar dengan hati yang terbuka, Bukannya yang dah hitam kita cakap apa pun tak guna, tak akan ada perubahan.
InsyaAllah kita boleh luangkan masa melayan mereka. Okey, silakan. Okey, Datuk. Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai, Ya. Presiden Gerakan, memaklumkan bahawa beliau telah menghantar sekurang-kurangnya 70 nama bagi bertanding dalam pilihan yang akan datang. Ya. So, walaupun dikritik hebat oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke yang mengatakan gerakan ni patutnya dibubarkan, telah kalah teruk pilihan raya banyak kali tu. Apa pandangan tu? Kita negara demokrasi Jadi kalau gerakan nak bertanding tak ada masalah dengan syarat kalau dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional, dia mesti mendapat watikah daripada pengurusi Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan dia nak dapat 70 kursi, dia boleh minta, tak ada masalah. Dia nak minta dengan Tan Sri Muhyiddin 70 kursi, dia boleh minta, kan? Tan Sri Muhyiddin nak bagi dengan tak bagi, itu atas Tan Sri Muhyiddin. Sebab lagi banyak kursi yang diberikan kepada gerakan ni, sudah pastilah lebih banyak dana juga perlu disediakan oleh Tan Sri Muhyiddin kepada gerakan, kan? Dan kita pun tahu peluang gerakan ini untuk memenangi pilihan raya sangat-sangat tipis. Kalau saya lah jadi Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya takkan bazir masa saya takkan bazir duit saya, kan? Dengan membiayai perbelanjaan untuk gerakan bertanding dalam pilihan raya yang akan datang. Lebih baiklah duit dia tu digunakan untuk fokus tempat-tempat yang dia yakin boleh menang. Minta tak ada masalah. Okey? Okey tu. Kalau kita tengok 70 kursi tu kita tolak Kelantan dengan Terengganu yang mustahil lah gerakan nak bertanding kat situ. Ya. So kita ambil Pulau Pinang, Negeri Sembilan dengan Selangor. Kalau kata jumlah kursi tiga-tiga tu, kalau gerakan minta 70, saya rasa lebih kurang hampir separuh tu. So macam seolah-olah macam parti gerakan macam parti utama pula yang bertanding. Tak ada masalah, minta boleh minta, kan? Nak bagus sekali dia bertanding semua kawasan Melayu lah. Kadang-kadang manusia ni dia tidak ukur baju di badan, kan? Tapi tak ada salah nak mencuba, kan? Dia minta 70, mana tahu dia dapat 35. Betul tak? Ini mungkin teori yang gerakan gunakan dalam berhadapan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi sebenarnya sudah ada kawasan-kawasan yang dikenal pasti sebagai kawasan bukan Melayu, kan? Biasanya tempat-tempat di mana MCA bertanding, MIC bertanding, di mana tempat DAP bertanding, itulah tempat yang sepatutnya gerakan bertanding, kan? Jadi memang tak munasabah lah sampai 70 kursi, khususnya kalau 3 buah negeri. Saya rasa mungkinlah ianya melibatkan kursi-kursi di Kelantan juga, mungkin ada sikit, 1-2. Mungkin ada kursi juga di Kedah, kan? Dan sudah pasti dia juga berhajat untuk bertanding di apa ni, kursi lawan DAP. Kursi-kursi yang DAP tandingi di Negeri Sembilan, di Pulau Pinang, di Selangor. Yang paling banyak Pulau Pinang lah, sebab Pulau Pinang ni kawasan yang bak kata orang tu tinggi jugalah. Dulu mereka pernah menjadi kerajaan di Pulau Pinang. Okey? Okey tu. Balik kepada pengumuman Menteri Besar Kedah tadi lah. Ya. Kita tahu dia dah ada calon poster boy untuk dua-dua negeri Sembilan dengan Selangor. So Negeri Sembilan saya tolak tepi dulu sebab tak ada nama yang disebut. Tapi bila di Selangor, nama yang disebut Muhammad Yunus, kata salah saya lah. And then kita pun faham dekat PPPM pun ada Azmin Ali, mungkin KJ, mungkin Nur Omar. So kalau kata pada pandangan Datuk lah, siapa calon yang telah ditetapkan tu, tekaan Datuk lah? Tekaan saya? Tekaan saya kalau Selangor ni pasti bukan Yunus lah, kan? Kalau Yunus masih berhajat nak menjadi poster boy Perikatan Nasional di Selangor, kita alu-alukan lagi mudah melingkup, kan? Tapi saya yakin, kan, kalau misalnya mereka meletakkan KJ ni di Selangor ni, kurang-kurangnya adalah nampak adalah
tokoh yang boleh menyaingi kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Amiruddin Syari kan. Adalah nampak ada fight sikit kan, walaupun kita pun tak sure sama ada dia boleh menang tak menang. Kursi yang dia sendiri bertanding tu, kita tahu dia akan kalah pilihan raya. Maknanya dalam arti kata lain, Perikatan Nasional tak ada peluang untuk menang dalam pilihan raya negeri Selangor. Ini saya yakin kan, sebab Selangor adalah kawasan marginal kan, dengan gabungan antara BN dan PH, boleh kata bungkuslah Perikatan Nasional di Selangor. Tetapi peluang mereka untuk dapat kerusi di Selangor ada, terutamanya kawasan-kawasan yang jumlah penghuni Melayu tu tinggi. Peluang tu ada, peluang tu ada, tak mustahil kan. Ada lagi orang-orang yang tak tahu bahawa parti ni parti rasuah. Perikatan Nasional ni terlibat dalam menyogok secara besar-besaran dalam pilihan raya yang lepas. Ada yang masih lagi ingat bahawa Perikatan Nasional ni sebuah parti yang bersih, yang stabil kan. Padahal dia dah kucalana dah kan. Tetapi ini bergantung kepada kemampuan kita menyampaikan kebenaran kepada rakyat. Kalau ada rakyat masih percaya dengan dia orang ni, memang beratlah kita kan. Dan keduanya, kita pun tahu bahawa doktrinasi Mahathir daripada dulu lagi menakut-nakutkan rakyat Malaysia ni, terutamanya orang Melayu, tentang DAP. So kalau kita tak dapat convince rakyat bahawa DAP sekarang ni DAP yang jauh lebih pragmatik, DAP yang jauh lebih sederhana kan, DAP yang jauh lebih bertolak ansur, DAP yang menghormati kedudukan hak istimewa orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan raja-raja Melayu. Kalau kita tak boleh nak sampaikan mesej ni kat kaum B, orang masih takut dengan DAP dulu, memang kita akan ada sikit bahaya. Terutamanya di negeri Kelantan ni, negeri Terengganu dan negeri Kedah. Ini 3 buah negeri yang bagi saya kita akan berhadapan dengan saingan sengit. Setakat 3 negeri lain ni, kita dah boleh bincang lah calon-calon yang dah boleh ukur baju untuk tempah baju nak angkat sumpah sebagai menteri besar daripada kalangan kita, itu dah boleh bincang. Okey? Betul. Nah. Bersihkan seluruh sistem dan bersihkan yang gerak, tidak kira siapa pun mereka. Tidak kira sama ada usia mereka mencecah 100 tahun atau belum mencapai 100 tahun. Tiada alasan titah Sultan Johor. Itu satu signal yang kuat daripada ke bawah dulu tuanku. Kalau tuanku dah titah kan, tak kira lah atuk tu berusia 97 ke 100 tahun ke kan, salah tetap salah. Saya rasa semangat ke bawah duli tuanku Sultan Johor ni memang patut, memang tepat. Sebab selama hari ni pun Datuk Seri Najib kesian kat dia, sebab dia berumur itu, sebab dia tidak dihadapkan ke muka pengadilan, tidak pernah pun didakwa dan sebagainya kan. Tetapi bila dia ada kuasa, kita tengok no mercy kan. Dia menzalimi semua musuh-musuh politik Dia melakukan pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat pendakwaan yang bermotifkan politik. Habis musuh-musuh politik dia kena. Siapa yang tak nak tunduk dengan dia, siapa yang tak nak kerjasama dengan dia, siapa yang tak nak kompromi dengan dia, semua jadi mangsa. Jadi kita kena beringatlah kan. Mungkin kita hadapkan dia ke muka pengadilan kan. Bila dia dah jatuh hukum nanti, atau pulanglah kepada pemerintah pada ketika itu, sama ada belas kasihan ke, nak bagi dia royal pardon ke kan. Risau juga, takut dia duduk dalam penjara nanti kan, digigit semut mati. Okey? Ya, so tuanku pun ada bertitah baru ni, tak silap saya tu. Saya ada baca dalam statement. Ia berhubung dengan isu berkaitan dengan Menteri Belia dan Sukan lah, kes melawat gereja tu. Tapi tuanku punya titah, tak kisah nak lawat rumah ibadah lain, yang penting akidah tu. Ya. So Datuk punya pandangan peribadi macam mana tu? Pandangan saya satu je lah. Pandangan saya, pertama sekali,
DAP mengeluarkan kenyataan bahawa program itu tidak melibatkan remaja Muslim, kan? Jadi dalam perlembagaan Malaysia, agama Islam boleh disebarkan kepada agama lain. Inilah hak keistimewaan yang dah dipersetujui di dalam sebelum kita memberikan persetujuan untuk memberikan kerakyatan secara jusoli kepada 1 juta warga negara berbangsa Cina dan India pada ketika itu. So kita dah bersetuju bahawa agama Islam, agama persekutuan, kan? Dan agama Islam ni boleh disebarkan kepada bukan Islam. Tetapi kan, agama lain tidak boleh disebarkan kepada umat Islam. Itu pun dah jelas, itu dah jelas. Jadi saya ucap terima kasihlah kepada YB Hanayo yang mengatakan bahawa program ziarah gereja ni tidak melibatkan orang Islam. Jadi kita relief lah, kita rasa lega. Satu. Kedua, betul lah seperti mana yang diperkatakan oleh kebawah duli tuanku, kan? Kalau orang tu tak pergi gereja pun, kan? Kalau akidah dia rosak pun tak guna. Betul tak? Yang penting ialah sejauh mana kita maintain kekuatan iman kita. Kalau setakat pergi gereja tu ada program-program, contohnya saya pun pernah pergi kuil juga, kan? Kadang-kadang kita bagi bantuan kepada masyarakat Cina, kan? Dia buat program pengagihan tu di kuil. Tak ada pun terjejas akidah saya, betul tak? Sama juga kadang-kadang masa kita kempen pilihan raya di Sungai Kandis, kan? Mereka buat perjumpaan tu di kuil Hindu pula. Kan? Dia siap bagi saya yang kain yang warna orange tu, kan? Tak ada pun jejaskan kita punya akidah, kan? So bergantung kepada diri kita juga, kan? Tetapi sebagai sebuah masyarakat majmuk dan Islam sebagai agama persekutuan, kita harap cubalah elak daripada sebarang unsur provokasi, kan? Kalau nak buat program-program biar jelas, kan? Maknanya program-program tu kalau macam contohnya lah yang melibatkan nak pergi ke gereja-gereja ni tidak melibatkan penganut agama Islam, remaja beragama Islam, kan? Nyatakan terang-terang, kan? Nyatakan terang-terang. Sebab kita tak nak ianya mudah diputarbelikkan oleh pembangkang. Kerja dia orang ni memang nak putar belik je, kan? Contohnya macam hari semalam kita baru membincangkan tentang MRSM, nak dibuka kepada anak orang-orang yang elit. Tapi hari ini dah tersebar bahawa lepas ni MRSM yang dulunya disediakan untuk membantu orang-orang susah untuk hantar anak belajar di MRSM mendapat pendidikan yang baik, hari ini semua akan kena bayar pula. Dispinkan begitu, kan? So ini dijadikan modal untuk mengecam kerajaan, padahal cadangan dia, kan, hanya untuk membenarkan golongan-golongan anak orang elit ni boleh masuk dengan syarat kena bayar. Maknanya yang sedia ada tu tak kena bayar. Silap-silap kita boleh kenakan yuran yang lebih tinggi kepada anak-anak orang yang berada ni dan boleh menampung perbelanjaan untuk anak-anak orang yang susah, sebahagian daripadanya. Tapi tahulah, kerja pembangkang tu memang kerja dia membangkang. Cuma kita harap pembangkang ni biarlah lebih bertanggungjawab. Jangan membangkang lagi longkang. Okey? Begitu.